شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan pada kita kesempatan, peluang dan ruang yang baik untuk terus hidup, untuk terus dapat beribadah, untuk terus dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan juga memperbaiki hubungan kita lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sama-sama manfaatkan umur kita yang ada ini. Mudah-mudahan insya-Allah, Allahumma amin. Jadi hari ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita masih lagi membincangkan tentang ibadur rahman dan insya-Allah pada hari ini kita mula pada ayat yang ke 64. Ayat yang ke 64. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahul azim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada. Mim mati bertemu dengan sin, izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung, baca dengan jelas dan nyata tanpa dengung sebab diizhar. Li rabbihim sujjada, sujjadan wa qiyama.
baris dua di atas pada huruf dal bertemu dengan huruf waw. Idgham ma'al gunnah, kita baca dengan dengung kadar 2 harakat. Sujjadan wa qiyama. Wa qiyaman, dah banyak kali kita bahaskan, bila huruf yang baris dua di atas kita berhentikan, jadi hilang satu baris. Qiyaman jadi qiyama. Muka surat 54 tuan-tuan ya. Muka surat 54. 54 ke berapa? 57. 57. Qiyaman jadi qiyama. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna. Rabbana srif 'anna. Apa tu? Nun bersabdu. Setiap nun yang bersabdu kita baca dengung qadar 2 harakat. Anna azab jahannam, sama jahannam. Inna, itu semua idgham wajibul gunnah. Inna azabaha kana gharaman, sama dengan qiyaman. Tu man'i wad, kita baca dengan hilangkan satu baris. Gharaman jadi gharama. Maka jadilah bacaan di tuan-tuan, bunyi dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Mari kita tengok dari sudut tafsiran, insya-Allah. Kita masih lagi bincangkan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka di kalangan orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah, sehingga disebut sebagai hamba kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kita dah bincang itu hari satu sifat, dua sifat, iaitu sifat pertama yang hamba sebenar-benar hamba kepada Allah ni, iaitu dia jalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang dan sopan. Yang pertama kan. Yang kedua, kalau dia bertemu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, dia tak sama tu ikut kebodohan orang itu. Dia tak sama ikut kebodohan orang itu. Bila ajak bertongkar, dia tak melawan. Yang kedua. Dan hari ini kita bincang pula yang ketiga, iaitu yang ketiga ni, dan mereka yang berada pada waktu malam menyembah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Yakni sifat mereka itu pada waktu malam pula ialah beribadat dengan sujud dan berdiri yang ditujukan kepada Tuhan mereka. Mungkin sepanjang malam ataupun sebahagian malam. Sebab ayat yabitun ni maknanya menunjukkan orang yang melalui waktu malam. Yabitun ni waktu malam. Dan tak disebutkan di sini malam ni waktu bila. Sebab itu kata Umar Sun Haji kata di sini mungkin sepanjang malam dia ibadah. Sujjadan wa qiyaman, sujud dan berdiri. Maksudnya dalam keadaan dia beribadah, solat pada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat. Mungkin sepanjang malam atau mungkin sebahagian malam dengan mengerjakan sembahyang. Dikhaskan beribadah pada waktu malam kerana pada saat itu dapat memelihara orang dari bersifat riak dan bermuka-muka di dalam ibadah. Orang yang bangun pada waktu malam sahlah. Memang tidak ada apa sebab-sebab lain untuk dia bangun melainkan untuk dia solat. Kalau dia boleh solat tu memang sungguhlah niat dia nak solat. Kalau ada sebab-sebab lain, kalau ada orang solat kerana orang, ada gangguan pada solat kita. Kalau waktu malam kita seorang-seorang, siapa nak ganggu? Nak datang riak pun nak riak dengan siapa? Nak sombong pun sombong dengan siapa? Jadi malam tu solat memang waktunya yang sesuai,
Sebab hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, siapa sembahyang 2 rakaat atau lebih selepas isyak, berarti dia telah sembahyang malam kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Maknanya lepas isyak tu dia sembahyang 2 rakaat. Ini pandangan Ibnu Abbas. Az-Zujjaj dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih sebut sembahyang malam ni tak kiralah sama ada dia tidur lepas isyak ataupun dia tak tidur lepas isyak. Lepas isyak dia sembahyang, itu dia dah kira bersembahyang malam lah tu. Itu sama seperti pandangan Ibnu Abbas yang sebut di sini, siapa sembahyang 2 rakaat atau lebih lepas waktu isyak, dia sembahyang 2 rakaat, berarti dia telah sembahyang malam kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Al-Kalbi mengatakan, barang siapa mengerjakan sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang maghrib dan 4 rakaat selepas sembahyang isyak, berarti dia telah sembahyang malam dengan sujud dan berdiri. Ini pandangan Al-Kalbi. 6 rakaat pula, 2 maghrib, 4 lepas isyak. 4 ni iaitu sembahyang sunat, sembahyang sunat lepas isyak. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 16 surah Alif Lam Mim Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji', yakni mereka yang meninggalkan tempat tidurnya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sambungan ayat itu kan surah Sajadah. Mereka berdoa pada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a, takut tak diterima doa, wa tama'a, dan tamak, sungguh-sungguh harap Allah Ta'ala perkenankan doa. Ayat itu ceritakan tentang keadaan orang-orang yang menghidupkan pada waktu malam dengan solat, berdiri solat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang ibadur rahman. Sehingga disebutkan dalam satu asar, asar sahabat, perkataan para sahabat, orang yang tidak sembahyang pada waktu malam akan hadir datang di hari kiamat dalam keadaan dia miskin. Dalam keadaan dia miskin, kata para sahabat. Orang yang datang di hari kiamat besok di mahsyar dalam keadaan dia tidak solat malam, dia itu adalah orang yang miskin. Datang dalam keadaan yang miskin. Jadi ada banyak-banyak ayat dalam sini disebutkan di sini. Seperti juga ayat 17-18, kanu qalilan minal laili yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, adalah mereka itu sedikit sahaja tidur pada waktu malam dan di hujung malam pula mereka berdoa minta ampun. Cukup banyak tuan-tuan ayat-ayat yang menceritakan tentang orang-orang tentang kelebihan bangun pada waktu malam, solat pada waktu malam. Ayat seterusnya surah Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang patuh beribadah selama beberapa waktu pada waktu malam hari dengan sujud dan berdiri, takutkan seksa akhirat dan mengharapkan kurnia Tuhannya, sama dengan orang yang derhaka kepada Tuhan. Tak samalah jawab dia, kan? Sehingga ulama-ulama salafus soleh terdahulu ada tersebut di antara perkataan-perkataan mereka dalam riwayat menyebutkan, ada yang berkata kerana kegairahan mereka sembahyang pada waktu malam ni, ada sebut kalau bukanlah kerana waktu malam ni boleh bangun solat malam dan bukan kerana bertemu dengan sahabat-sahabat yang sama tujuan, beribadah kerana Allah, kata dia, tak payah hidup pun tak apa, dia mati je. Kalau bukan kerana boleh ibadah pada waktu malam dan kalau bukan kerana boleh bertemu dengan kawan-kawan yang satu tujuan, kata dia, nescaya aku tak nak hidup lagi, tak payah hidup dah kalau bukan kerana ada solat malam. Nak ceritakan orang dulu bagaimana nilainya malam pada waktu mereka, nilai malam tu. Dan ada juga yang berkata dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang ibadat orang-orang yang soleh ni,
Kata dia, selama 40 tahun berlalu ni, tidak adalah perkara yang paling menyedihkan aku kecuali terbitnya matahari pada waktu fajar. Maknanya kalau boleh nak malam ya, supaya dia boleh beribadat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka menyebutkan 40 tahun ni tak ada perkara yang paling menyedihkan kecuali kerana adanya waktu matahari yang terbit pada waktu fajar, menghilangkan malam. Bila hilangkan malam, maka tidak ada lagi kelebihan untuk ibadah pada waktu malam. Siang ni orang dah berkocor, sibuk mencari keduniaan. Sampai begitu sekali nak bayangkan bagaimana keadaan mereka menekuni ibadah pada waktu malam, tuan-tuan. Sungguh-sungguhlah mereka beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana disebutkan oleh Nabi kita, malam ni sebenarnya malam itu adalah waktu kita menjana kekuatan jiwa kita untuk hari siang kita. Orang bangun malam, kalau boleh dia bangun malam, maknanya dia akan jadi kuat pada waktu siang, kan? Kan dalam mafhum hadis, bila kita tidur, syaitan akan tambat kita dengan rantai tengkuk kita. Yaqidu syaitan fi qa'iyati ahadikum idza nama thalathata uqad. Bila kita tidur, dia rantai kita dengan 3 rantaian. Bila wa idza stayqadha, kita bangun, bila kita bangun betul, in halat uqdah. Bangun, kita boleh bangun, jago bangun. In halat uqdah, tercabut satu rantai. Wa idza tawaddaa in halat uqdah. Tak ambil wuduk, cabut rantai yang kedua. Wa idza shalla, bila kita sembahyang, in halat uqdah, cabutlah rantai yang ketiga. Fa asbaha nasyitan. Apa maksud nasyid, tuan-tuan? Maka orang tu akan jadi nasyid, cergas lepas itu. Maka waktu malam tu sebenarnya waktu untuk orang membina kekuatan. Ketika itu waktu kita cukup lemah, kerana kita dimatikan oleh Allah. Orang mati mana ada kuat, boleh bangun, diberikan kesempatan untuk membuka mata, sedar, hidup lagi, dia boleh bangun, solat, maka sahlah orang tu akan kuat pada waktu siang hari. Itu sebab orang yang menghidupkan malam ni, tuan-tuan, pada waktu siang dia akan rasa seronok buat urusan-urusan kehidupan dia, kan? Dia akan seronok buat urusan dia. Orang yang sentiasa menghidupkan malam, insya-Allah dia akan sentiasa hidup bersama Allah pada bila-bila waktu saja. Bila waktu susah pun dia hidup dengan Tuhan, bila waktu senang pun dia hidup dengan Allah. Sebab malam ni lah malam waktu yang paling qurbatul lakum, Nabi sebut. Waktu kita dekat dengan Allah. Kalau dah selalu setiap hari kita dekat dengan Allah, ada waktu kita dekat dengan Allah, insya-Allah orang tu boleh hidup bersama dengan Allah. Maksud saya, hidup bersama dengan Allah tu, hati dia terikat dengan Allah Ta'ala dalam apa jua situasi. Kalau dia diberikan kenikmatan berupa kesenangan, nikmat hidup dunia, dia tak lupa pada Allah. Dia masih lagi dengan Allah, iaitu dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia uji pula dengan kesusahan, teruk kesusahan, dia masih lagi tak tinggalkan Allah, masih lagi bersama dengan Allah, iaitu dengan sabar dan meletakkan penggantungan pada Allah. Makin dekat dia dengan Allah, bila dia dapat susah, makin dekat, makin banyak dia bangun malam, makin sering dia berdoa, makin kuat keyakinannya pada Allah SWT bila dia diuji dengan kesusahan. Itu kelebihan-kelebihan orang yang sembahyang pada waktu malam, sehingga akhirnya hiduplah dia dengan Allah SWT dalam apa jua keadaan. Tak ada rumutan, tak ada keluh kesah, tak ada segala-galanya, tuan-tuan, kan? Ni musim-musim banjir ni, itu antara ujian, siri-siri ujian Allah Ta'ala kepada manusia. Akan ada nanti 2 golongan besar. Satu yang boleh redha, sabar. Satu yang akhirnya golongan yang hilang sabarnya, buta mata hati dia dengan ujian-ujian itu. Sebab hati tu tak kuat. Tapi orang yang sentiasa bangun malam, insya-Allah jiwa dia kuat, dia tahu ini semua ketentuan-ketentuan Allah, dia akan redha dan sabar. Kita memang cakap senang, tuan-tuan, nak buat susah, kecuali dengan kita didik, latih diri kita, kan? Kalau tengok Ulu Langat tu, Taman Sri Nanding, kebetulan semalam saya pergi, tuan-tuan. Sebab ada anak murid tingkatan 6 yang terjejas itu. Oh, masya-Allah tu. Saya duduk fikir macam rumah kita masuk air je, break coating je, rupa jalan pun tak boleh lalu. Ni sampah tinggi-tinggi kipas ni, jalan pun banyak-banyak sampah, tak boleh nak masuk. InsyaAllah Sabtu Ahad orang ramai datang agaknya.
Lebih teruk daripada pasar malam lagi expo lah. Kalau nak kalahkan konsert rock, masa tu lah. Konsert rock pun kalah dengan ramai orang. Masya Allah, saya tak terfikir. Saya duk fikir tu, datang. Dia dah 2 orang, kita bawa bas daripada sekolah Semadah ni. Dia 2-3 orang cikgu pakai kain biasa lah. Ingatkan ke banjir-banjir tu dah surut belah-belah patingnya. Oh iyalah, pakai baju lawa-lawa. Lunyai. Habis lumpuh. Tinggi-tinggi ni tuan. Sampah tinggi-tinggi ni. Dengan longkang sumbat, air tak boleh ke mana-mana. Ada yang dah lumpuh, yang dah korek. Masya Allah. Itu singat sebulan pun tak settle lagi tu, taman tu. Tuan-tuan bayangkan macam mana orang-orang tu. Tanya, pakcik ni rumah macam ni duduk mana? Kita terpaksa cari sewa rumah-rumah orang lain yang ada tu. Oi, kita tengok Masya Allah, sihat ni tengok. Tok fikir macam mana duduk tu. Tanya orang tu, bila banjir ni makcik ni pakai pinggang ni macam mana naik? Kita naik atas surau. Taman tu ada surau. 2-3 orang ustaz atas surau ni dia. Naik pakai apa? Tangga, 2 tangga, kita paku tangga. Tetap mencabar ustaz, yang mencabarnya ada 5 orang yang stroke. Terpaksa naik bawah atas tu, orang stroke 5 orang. Saya duk fikir macam mana kau mandi atap surau, bawa 5 orang stroke. Kalau orang tu tak stroke, boleh manjat je ni, orang tu stroke. Tengok Masya Allah, kita pergi tengok sendiri tu, nak mana ni tengok kan. Itu pun ada yang melalak situ, tengok rumah, Allahu Akbar. Tak ada roboh rumah dah. Roboh yang roboh Masya Allah. Puji kan. Semalam pun dah lain macam ni kan, sebab ramalan kata 26 bulan nak hujan ni. Kalau tabur sekali lagi tuan, 5 hari lagi, saya ingat kampung tu jadi macam tsunami dekat Aceh lah katanya. Taman tu sebab rendah kan. Kemudian saya pergi sana, saya dapat satu pengajaran lah. Kalau orang rumah bawah ni longkang kan, sebab bila pergi rumah tu, kawasan tu, semua orang taman tu dia dah renovate rumah tu, bawa ke depan. Longkang-longkang bawah tu semua dia dah simin kan. Dia buat macam tomotong lah, macam kita buat garas kan, tomotong. Semua dia dah simin kan, terpanjang-panjang tu. Saya kata, mana longkang rumah abang ni? Bawah ni longkang Ustaz, bawah bilik ni. Dia dah ke depan semua habis. Bila longkang dah tak ada tuan, bawah tu pula lumpur dah masuk, dah sumbat dengan lumpur penuh. Air nak pergi mana? Dalam rumah lah air pergi. Weh, kita bahaya juga buat ni. Longkang besar sesumbat, longkang kecil dah tak ada lagi bawah rumah. Nak kena pecahkan lah simin-simin tu pula. Masya Allah, kata wish ini sebulan tu tak settle lagi ni. Kalau kena tabur lagi sekali tu pun 3-4 hari ni, Masya Allah, memang tak boleh duduk rumah. Dahsyat tuan-tuan kan. Itu kalau tak betul-betul sabar tu, memang mungut, marah, macam-macam perangai lah tu. Tapi saya kagum lah. Yang datang tu pun tengok daripada mana kak? Daripada Penang. Daripada Penang datang mana? Daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Perlis. Sukarelawan. Dia tanya polis tu, Tok memang macam ni kau? Dia kalau hari kerja payah kurang sikit, cik. Kalau hari cuti macam ni lah kata dia. Jalan nak masuk Lulangat tu pun kita tutup. Terpaksa lah orang ikut jalan belakang, lorong-lorong tikus je lah untuk masuk. Saya pun sebenarnya tak boleh masuk. Saya baiklah ada orang tengok bas ada tulis Semadah Negeri Sembilan, berhenti kat bas tu, nak masuk ke? Ikut saya bang, kotak memang tak boleh masuk. Polis dah blok semua, dah penuh. Berapa km tu? Kat 7-8 km lebih katanya. Memang tak boleh masuk tuan. Orang memang bekerja dah siang malam pagi petang. Saya ingat tu sebulan pun nak settle lagi tu. Tak tahu nak buat apa, masuk tu nak kemas apa benda ni. Dengan jentolak pun orang kerja tu pun rasa dah tak terbuat dah rasanya. Kalau tinggi-tinggi ni dengan peti ais, dengan tilam, dengan tahap apa benda, dengan tahap tu bantar dengan peti soju benda. Insya-Allah tuan. Nauzubillah min zalik lah. Jadi itu tak boleh kita nak kuat tu kalau kita tak sendiri tak latih diri kita tuan. Sebab itulah dengan solat malam ni kita akan jadi kuat. Akan jadi kuat insya-Allah. Sebab tu janganlah kita tinggalkan solat pada waktu malam ni. Jangan tinggalkan solat pada waktu malam. Dalam hubungan ini Sayyidina Uthman bin Affan meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyamin nisfi lailatin wa man shalla al-fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailah." Siapa sembahyang isyak dengan berjamaah adalah seperti sembahyang selama separuh malam. Sembahyang isyak jemaah ni. Kan Nabi sebut sembahyang isyak dengan sembahyang subuh ni adalah 2 solat yang paling sukar dilakukan oleh orang-orang yang munafik.
Dan siapa sembahyang subuh dengan berjemaah adalah seperti sembahyang selama satu malam. Itu kelebihan orang hidupkan solat dengan jemaah. Isyak kalau sembahyang jemaah macam sembahyang separuh malam. Subuh macam sembahyang selama satu malam. Kan Nabi sebutkan kalau orang tahulah kelebihan berjemaah waktu subuh tu, nescaya mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Merangkak pun datang juga untuk solat. Kan? Merangkak pun datang juga untuk solat. Jadi dalam tafsir, saya bawa di sini tafsir Muni di sini. Dalam ni pun disebutkan tentang kelebihan-kelebihan orang yang sembahyang malam. Cukup banyak tuan. Sama seperti mana yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Dan sebenarnya tuan-tuan, dalam Islam agama kita ni, antara waktu yang dituntut untuk kita beribadah iaitu pada waktu maghrib dengan isyak. Jangan tidur waktu itu. Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitab dia Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah menyebutkan, jangan tidur waktu antara maghrib dengan isyak, sebab ada ulama meriwayatkan hukum dia makruh, dan kerana itu perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi suka tidur maghrib dengan isyak ni. Antara maghrib isyak tidur. Bahkan Islam menuntut kita untuk penuhkan waktu-waktu itu dengan ibadah. Kalaupun bukan dengan solat, wirid lah, zikir lah, bertahmid lah, istighfar lah, apa sahaja yang boleh kita buat sehingga memenuhkan waktu antara maghrib dengan isyak itu. Kalau ada kuliah ilmu, pergi kita kuliah ilmu. Kan? Jangan tidur. Kerana tidur itu kata Imam Habib, antara Imam Habib Abdullah Haddad katakan itu di antara perangai-perangai orang Yahudi yang memang suka tidur. Maghrib tidur lah. Kan dia tak beribadah pada waktu malam ni tuan-tuan dan puan. Sedangkan waktu malam itu mengandungi macam-macam rahsia, sehingga ada di antara mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa barang siapa yang sembahyang 20 rakaat antara maghrib dengan isyak tu, banyak tu. Buatlah sembahyang apa pun, sembahyang sunat mutlak pun paling tidak, kan? Buat bila-bila berapa rakaat nak buat pun boleh buat. Sembahyang sunat mutlak tu buat 2, buat lagi 20 rakaat sembahyang. Dalam satu riwayat menyebutkan maka akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan dibina untuk dia sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sembahyang hidupkan malam ni, sembahyang 20 rakaat. Kemudian banyak dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang kelebihan kita menghidupkan cukup banyak. Antaranya apa yang Nabi sebut, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Kau bangun malam. Hadis kalau mula dengan perkataan alaikum tuan-tuan atau iyyakum tu, hadis tu kuat. Maksud dia Nabi sungguh-sungguh tu kuat. Alaikum, atas kamu bi qiyamil lail. Maknanya kamu buatlah sembahyang pada waktu malam ni, bangunlah. Bangunlah kerana dia adalah da'bus salihin. Itu amalan orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu. Da'bus salihin qablakum wa qurbatul lakum, dan waktu kamu cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfarah lis-sayyi'at, dan malam ni menghapus, maghfarah ni menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Wa manhatun anil ism, mencegah kita daripada buat dosa. Dan wa matradah lidai anil jasad, menghindarkan penyakit daripada badan. Nabi sebut. Jadi orang nak sihat, dia kena bangun malam pagi itu, insya-Allah dia menghindarkan diri daripada penyakit. Guru-guru kita dulu, orang tua, orang pondok-pondok dulu, dia akan bangun awal pagi. Dia bangun kan, apa yang guru kita ajar, orang tua-tua dulu ajar tentang memang baik untuk badan, kan? Memang mereka ni memang buat bukan berdasarkan cakap kosong, pengalaman, penghayatan. Dia kaji. Sebab tu bangun pagi kan, bukan bangun pagi pun, asalkan kita bangun daripada tidur, jangan toih bungkih kan. Macam motor dah lama tak berstart. Dah lama tak berstart motor tu. Start toih pressnya, membobok motor tu. Tak hidup enjin dia mati dah. Slow bagi panik. Kereta baru start tuan rem. Start. Memang kereta tu hidup, tapi tuan tengok lepas 2-3 tahun.
Dia akan ambil masa, start teng 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 teng, itu menyakitkan hati kita. Rasa kalau ada manci kita bakar kereta tu. Pengalaman saya tu, kereta yang kita start tahu rem dia. Lama nanti tuan start teng 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 teng, nak bagi panis tu teng 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 10 minit. Lepas tu dah teng 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 teng, dah tu. Oh dah panis. Tanya macam mana apa ni? You dulu start kereta tahu rem tadi. Oh tak boleh, tak boleh. Dia kereta start dia memang dah tinggi, dia slow balik. You pula start terus. Lama-lama dia akan jadi sakit, dia akan mula teng 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 10 minit. Memang rasa nak ambil api bakar kereta tu. Kita kata lamul banyak tu. Kan? Macam itulah orang tidur ni tengah terus bangun dia. Nanti akan ada kita punya saraf-saraf yang cukup halus dalam badan ni, tak tahu tuan, akan ada yang tersentak dan mungkin diputus. Tak sampai kita gila lah, tapi menjejaskan kita punya kekuatan badan. Tu orang dulu bangun, dia buka-buka mata, dia gorak kat tangan tu. Nenek moyang kita ajar gorak kat tangan. Pagi tu dah gorak, ngereng, angkat tangan atas bawah kaki semua gorak-gorak kan, barulah bangun. Bangun pun slow bangun, bukan terus bangun pergi bilik air. Orang dulu dia lain betul perangai kan. Bangun, dia basuh muka, keluar, tukar dulu udara dalam badan. Kita tak pernah buat itu, tapi orang dulu buat. Tukar dulu udara dalam badan, keluar, dia akan bernafas. Dia tahan je lepas, tahan lepas. Jadi masuk udara baru, segar. Pagi tu tak ada asap kereta dalam rumah itu. Memang ombun turun, memang bersih pada ketika itu. Jadi amalan orang dulu, di mereka tengok hadis, mereka beramal, mereka sihat. Apa ini disebut wa mataradah lil da'i jasad tu, menyingkirkan penyakit daripada badan. Keluar, tukar udara badan. Yang buruk-buruk tu keluar, ambil baru. Masuk, keluar masuk. Kalau tutup guru silat lah dulu, saya tahulah Pak Saudara saya tukang silat. Dia tak habis gitu, dia dah baik tu, dia pergi ke pokok-pokok tu, dia akan kira pokok tu. Dia mandi ombun pula. Kita pun heran, pahit-pahit basah pun nak mandi ombun kan. Basah-basah pula. Habis daun-daun tu digogor-gogor kan. Adalah kelebihan-kelebihan orang dulu tuan. Kita tak ada bangun tahi bangun dah lah umur kita 50, bangun tahi bongkar pergi bilik air lantung terkelecik. Ramai yang jadi stroke apa sebagainya. Itu antara kesalahan-kesalahan kita lah. Kita rasa kita kuat lagi padahal kita dah umur 50 lebih. Masuk bilik air, pijak air sikit, gelincir, badan tak apa kuat lagi, belum bersedia untuk bergerak. Macam kereta belum panis lah, akhirnya ramai yang kena stroke sebagainya. Kan asbab dengan itulah. Jadi Nabi sebut bangunlah malam tu, bukan saja menghapuskan dosa, menghalang kita daripada buat dosa, menghapuskan dosa, kita dekat dengan Allah, menghindarkan penyakit daripada badan. Sebab tu logiknya tuan, dekat dengan Allah, penyakit tak ada, badan sihat. Salahuddin Al-Ayyubi, bila dia cari tentera untuk perang, dia bangun pada waktu malam, dia tengok kemah-kemah yang bercahaya yang semayang. Orang ini diletakkan di barisan hadapan. Orang ni orang kuat-kuat ni. Malam-malam orang semua tidur, dia boleh bangun, ini orang kuat-kuat. Jadi itu di antara kelebihan bangun malam. Salli minal lail walau kahal bisyah. Nabi sebut, bangunlah semayang malam ni, Nabi sebut, walaupun kahal bisyah ni, walaupun sepanjang masa hanya masa memerah susu unta. Iaitu ya. Walaupun kita hanya sepanjang masa memerah susu unta, ya tak lama. Mayanglah Nabi sebut. Salli minal lail walau kahal bisyah. Mayanglah walaupun kita hanya sekadar masa memerah susu unta. Dan kita tuan-tuan, orang beriman ni, kemuliaan yang antaranya tempat kemuliaan kita ni Allah Ta'ala letakkan pada waktu kita bangun malam. Orang mukmin semuanya mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala sebut, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan rasa rendah diri, wala tahzanu, jangan dukung cita. Kamu itu mulia, tinggi kalau kamu itu beriman. Tetapi orang beriman itu lebih tinggi kedudukannya dengan dia bangun malam. Sehingga Nabi sebut, syaraful mu'minin bi qiyamil lail. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu adalah dia dengan dia bangun malam. Semua orang mulia, tapi lebih mulia lagi orang-orang beriman yang boleh bangun pada waktu malam, menghidupkan malam mereka
dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tuan-tuan dan puan bukan banyak sikit je malam ni. Yang penting kita istiqamah. Buat dalam keadaan kita ajari kita biar sedikit tetapi istiqamah. Sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak yang terputus-putus. Kita ambil macam itulah. Sedikit yang istiqamah lebih baik daripada banyak yang terputus-putus. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Itu hadis Nabi. Ahabbul a'mali ilallahi, amalan yang Allah Ta'ala paling kasih, paling suka, adwamuha wa in qalla, dia berterusan walaupun dia sikit. Jadi kita ambil, kita cuba terapkan dalam kita, bangunlah malam biar ada sikit tapi istiqamah 3 rakaat ni, witir je kita buat. Ataupun bangun tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat sebelum solat subuh. Kita bangun tu 5 rakaat ni satu hari. Biarlah sampai mati kita 5 rakaat tak apa. Kalau kuat sikit tambah lagi 2. Janji dia berterusan. Dengan kita hari pertama kita berniat untuk sembahyang, kita pun sembahyang malam tu, bangun ambil wuduk 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, dah hampir. Kemudian pula mahajat 2 rakaat lagi, dah 6. Mayang pula sembahyang apa lagi? Taubat 2 rakaat, dah jadi 8. Mayang pula tasbih lagi, hampir lagi. Dah 2 boleh, mayang lagi witir 3, 7 boleh. Esok aku tak bangun 3 bulan tak bangun-bangun buat tu. Tak payah macam tu lah. Biar bangun buat witir 3, tidur. Bangun 3. Apa bang, bangun kompak witir buat? Tak apa. Biarlah. Berpanjangan kita buat tuan-tuan. Itulah yang disukai oleh Allah. Sikit tapi dia berterusan dalam keadaan kita istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah tuan-tuan dan puan kan. Jadi hadis-hadis Nabi tentang bangun malam ni kalau kita cerita cukup banyak tuan-tuan. Semua tu menjadi motivasi pada kita. Sehingga kadang ulama menyebutkan kalau tak ada hadis lain pun ada satu hadis kata dia. Cukuplah dia menjadi penguat semangat pada kita. Di mana hadis tu menyebutkan ada satu saat, inna minal laili lasa'atan, panjang hadis tu. Setiap malam ni ada satu saat yang kita bangun, kita doa. Tak adalah kita berdoa, kita munajat pada Allah ketika itu kalau bertepatan waktu tu. Pada ketika itu ada satu saat yang Allah Ta'ala terima doa kita. Tepat waktu tu kita doa, masa itulah saat dia, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang terdahulu dia berebut-rebut mencari bilakah saat itu. Seolah-olahnya saat itu macam malam Lailatul Qadar. Kita Lailatul Qadar kita cari, semangat kita nak ibadah. Oh ni malam ni kelebihannya hebat ni, kita akan cari pada baru Ramadan. Kita tahu Ramadan ada Lailatul Qadar, hari bulan lain tak ada Lailatul Qadar dah. Tapi orang salafus salih terdahulu, orang alim terdahulu, setiap malam dirasakan macam malam Lailatul Qadar. Kerana mereka tahu ada satu saat setiap malam tidaklah kita berdoa kepada Allah melainkan Allah Ta'ala akan terima doa tu bila tepat waktu dia. Jadi waktu itulah yang kita nak cari. Ulama-ulama dulu, salafus salih terdahulu, mereka bangun setiap malam nak cari saat-saat tu. Nak cari saat-saat itu tuan-tuan dan puan. Jadi kita bangunlah waktu malam, solatlah walaupun sedikit. Nabi sebut kalau kamu mampu untuk bangun pada waktu malam, walaupun walau bi rakaatin fakun, Nabi sebut. Walaupun sembahyang satu rakaat dah sembahyanglah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan malam kita, jangan sia-siakan malam kita kosong begitu saja tuan-tuan dan puan. Rugi kita nanti. Kita akan jadi rugi. Itu tentang sifat yang keempat wa ibadur rahman, iaitu bangun pada waktu malam hari. Yang kelima tuan-tuan, yang keempat, yang ketiga, yang keempat, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada siksa neraka Jahannam. Orang yang betul-betul ibadur rahman ni, mereka takut dengan api neraka Jahannam ni sebab mereka tahu ni tempat azab. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, tempat yang paling buruk, yang paling menyeksakan untuk didiami. Yakni mereka memohon agar dihindarkan oleh Tuhan daripada neraka Jahannam yang seksanya sangat pedih. Sehingga
Teruk ni neraka Jahanam ni, sehingga akhirnya orang mengaitkan benda yang dah rosak teruk semua dengan Jahanam. Jahanam habis tu dia. Neraka Jahanam ni, pinjam neraka Jahanam tu. Macam mana kata bang? Jahanam tu kata habis betul. Macam mana rumah banjir? Jahanam tu. Mana tu dah teruk sangat tu. Jahanam ni. Susunan ayat ini menunjukkan bahawa mereka memang sememangnya patut dipuji, kerana mereka itu meskipun orang-orang yang baik, laku dan patuh serta taat beribadah, namun tetap juga mohon dihindarkan daripada siksaan. Logiknya akal kita lah, orang yang memang kojo dan ibadah, ya kan, ibadah apa dia, tak nampak lah dia buat benda balik duduk masjid, surau, ibadah, memang terkenal orang tu. Dalam masa sama mohon, ya Allah ya Tuhanku, hindarilah aku daripada api neraka-Mu ya Allah. Kita tengok kau ni, kalau kau dengan Dan dengan saudara Dan masuk neraka, macam tu kita kata kan, kau ni sembahyang rajin pun doa kan. Macam sama macam orang kaya lah. Ya Allah Syekh, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahlah rezeki kita kan. Susah hidup di dunia ni, tak ada joki. Ya Allah, hai. Ya Allah, hindarilah kita kan, jauhlah daripada miskin, apa kau dah susah nanti. Padahal rumah 8 biji tu, kereta sampai 10 biji. Dia doa lagi, jangan jadi miskin. Yang ni miskin, takut pada kemiskinan. Apa nak takut dengan tertua dan kan duit berjuta-juta dalam bank, tapi masih doa Allah, ya Allah ya Tuhanku. Masih lagi takut pada kemiskinan, kesusahan, padahal dia dah Allah Ta'ala beri kemudahan lebih. Kan? Apa nak risau kita, semua dah ada. Yang maknanya sungguhlah orang ini berhati halus, kan? Orang yang berdoa dalam keadaan dia memang banyak ibadah, dia masih lagi doa minta dihindarkan daripada api neraka Allah. Memang layaklah orang ini menjadi ibadur rahman, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan pemberiannya dengan hatinya yang takut kepada Tuhan, kerana mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini nak ceritakan sifat orang-orang yang hatinya sentiasa takut, bukan saja pada neraka Allah, pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian Allah menyebutkan apa sebabnya mereka memohonkan yang demikian itu dengan menerangkan dua perkara. Yang pertama, inna adzabaha kana gharama, iaitu sesungguhnya siksaannya adalah membikin binasa. Bermakna itulah tempat kebinasaan yang kekal dan kerugian yang bertubi-tubi bagi orang yang kufur. Kenapa minta hindar daripada neraka ni? Kerana kata Ustaz Ahmad Sunaji, satu, itu tempat yang akan membinasakan selama-lamanya. Yang kedua kata dia, innaha sa'at mustaqarram wa muqama, sesungguhnya neraka Jahanam itu merupakan kediaman dan tempat menetap yang sangat buruk. Sebab itulah orang ni ibadur rahman ni doa sebab dua perkara ni. Satu, tempat ni tempat yang azab, membinasakan. Yang kedua, tempat tinggal yang paling teruk. Jadi dalam Al-Quran tak berapa batu hayat kan menceritakan tentang keburukan neraka ni cukup banyak kan. Yang masuk dalam neraka Allah memang parah lah, sudah memang tak adalah senang dah. Hadzani khasmani ikhtasamu, apa surah mana tu? Suratul Hajj. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها وذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. Allah Ta'ala sebut ada dua orang yang berbantah-bantah terhadap Tuhan mereka. Satu golongan beriman, satu golongan yang kafir, yang engkar dengan Allah. Maka golongan yang engkar dengan Allah ni akan masuk dalam neraka Allah. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah Ta'ala buat baju untuk dia, dipotongkan siap baju min nar. Mereka pakai baju wali neraka ni, tapi baju tu daripada api neraka. Qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dah pakai baju daripada neraka, api neraka, baju daripada api. Dituang pula air panas di atas kepala. Dah panas lagi, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dahlah tuang air panas, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kerana terlampau panasnya air itu, dengan baju sekali, dia menghancurkan apa yang berada dalam perut. Ni usus-usus ni hancur.
tuang ke atas, hancur. Wal julud, dan kulit-kulit ni hancur. Walahum maqami'u min hadid, dahlah pakai baju daripada api, dituangkan air panas, dipukul pula. Maqami' min hadid, maqami' ni apa tu? Cambuk, pemukul daripada besi. Hentam kau orang. Pakai baju panas, diui dengan air, lepas tu hentam dengan besi, tak mati. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali dia nak keluar daripada neraka tu, berlari nak keluar, min ghammin, kerana kesengsaraan, kepedihan, kesusahan dalam neraka tu, u'idu fiha, Allah Ta'ala kembalikan balik. Seksa. Macam budak lah, nak keluar dari pintu, nak pergi merayau, pergi tarik kaki dia goram dia merangkak, kita tarik dia, lama-lama melalak dia. Latih dia angkat, tak dapat, lama-lama menangis. Macam itulah Allah Ta'ala buat pada ahli neraka ni, berlari-lari mencari pintu keluar, nak keluar ke mana. Setiap kali dia nak keluar, Allah Ta'ala akan kembalikan dia balik ke dalam neraka. Wazuqu azabal harid, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ni. Dulu kau masa hidup kat dunia, banyak peluang, ruang kau nak ibadah pada Allah, sikit pun tidak ada kau peruntukkan masa kau untuk Tuhan, untuk Allah. Padahal sehari 5 waktu tu kan banyak benar. Kalau paling malas pun 5 minit dah habis mayang lah. Ini tak ada langsung, kan? Engkau dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disumbat dalam neraka, dibakar begitu teruk. Wa ma adraka mal hutamah, kan? Tu ada ayat itu. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Adakah kamu tahu apa itu hutamah? Allah Ta'ala sebut. Tuhan tanya kita bukan sebab Allah Ta'ala tak tahu hutamah tu apa, tapi nak suruh kita ambil perhatian. Kau tahu tak hutamah tu apa? Macam mak kita khabar, kau lulus SPM tu, mak bagi kau banyak ni. Kau tahu tak banyak ni tu banyak mana? Kan nak suruh, dia tahu, dia nak suruh kita ambil perhatian. Allah Ta'ala tanya kita, wa ma adraka mal hutamah, kamu tahu tak hutamah tu apa? Narullahil muqadah, api neraka yang Tuhan nyalakan, menyala-nyala. Dia bukan sekadar menyala-nyala, tapi allati tattali'u 'alal afidah, membakar daripada bawah sampai ke hati jantung. Dia membakar, tuan. Sampai ke hati, ke jantung, membakarnya api itu. Di mana tidak ada senangnya dalam neraka Allah Ta'ala ni. Sebab itulah ibadur rahman ni, walaupun mereka tu dah jadi ibadahnya banyak apa semua, masih lagi takut pada Allah, takut pada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Hasan, sebagaimana telah termaklum, tiap-tiap mangsa itu berusaha hendak melepaskan diri dari yang menguasainya, tetapi mangsa neraka jahanam, dia tidak mahu berpisah dari neraka. Macam tak boleh keluar langsung lah. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi pula, Allah Ta'ala menuntut bayaran harga nikmat yang mereka nikmati di dunia. Manakala mereka tidak dapat mengadakannya, dibayarlah harganya dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Demikian gambaran yang dijelaskan mengenai azab neraka dan mereka yang menjadi penghuninya. Ini pendapat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Kau dah banyak dah makan, Allah Ta'ala beri kau pinjaman macam-macam kemudahan supaya kau melakukan ibadah. Allah Ta'ala tundukkan langit, bumi, malam, siang, beri harta kemudahan ni dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, liya'budun. Tetapi semuanya kelebihan itu kau ambil, tapi kau khianat. Kau tak ibadah pada Allah, kau tanpa ibadah, tak mengabdikan diri pada Tuhan, sedangkan semua kelebihan kau ambil. Maka kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Allah Ta'ala balas, tuntut balik dengan segala nikmat itu kau gunakan sia-sia, maka dibayar dengan memasukkan mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang Tuhan kurniakan pada kita, tuan-tuan, semuanya merupakan nikmat-nikmat supaya memudahkan kita untuk ibadah. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ni untuk mudahkan kita ibadah. Kerana Allah Ta'ala tak ciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada Dia. Kita susah, tak tahu waktu siang, malam, pagi, petang. Bagi matahari, melalui matahari kita tahu waktu. Oh, ni subuh dah masuk, zuhur dah masuk, asar dah masuk. Semua tu susah bergerak. Daripada dulu naik unta, naik kuda, payah pula mendatang tu hidup. Ada perasaan semua, payah
Pandainya manusia, dia bagi akal kan, boleh pula naik kereta, naik motor tu semua bosi, tak ada perasaan. Senang kita menguruskan dia. Kan? Rezeki diberi pagi, asalkan colik mata sampai tutup mata kita, ada rezeki kita. Ada yang benda yang kita makan. Semuanya Allah Ta'ala permudahkan untuk supaya kita beribadah. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, kata Muhammad bin Ka'ab ni, besok mereka akan dibakar dalam neraka Allah sebagai membayar balik segala nikmat-nikmat yang telah mereka khianati masa mereka hidup di dunia. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan walaupun sebentar cuma dapat memotivasi diri kita, dapat menjadikan kita makin hampir dengan Allah Ta'ala, makin kita menjaga ibadah. Ada hari-hari tuan-tuan kita lemah tuan-tuan, susah kita nak ibadah. Tapi kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Sebab itu rajin-rajinlah kita bersahabat dengan kawan-kawan yang ni. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ni, kita ingatkan mereka. Kalau nampak kita jauh sikit, ingat-ingat Naden kan. Ingat dah lama tak baik, tak mana tanya orang, mungkin dia ada masalah, mungkin dia sakit. Saya dah lama tak pergi surau jemaah, dah lama tak pergi masjid ni, mana pergi. Kurang-kurangnya cakap macam tu. Mudah-mudahan menyuntik semangat kita balik, kita jadi kuat balik. Itulah gunanya sahabat-sahabat tuan-tuan kan. Mudah-mudahan ini yang sahabat tu sebut. Kalau bukan kerana bangun malam solat, kalau bukan kerana jumpa dengan sahabat-sahabat yang sama tujuan untuk ibadah pada Allah, aku mati pun tak apa, saya hidup ni tak ada guna, nak baik mati je. Ini kata-kata daripada orang-orang terdahulu. Jadi tuan-tuan, sekadarnya pagi ini, mudah-mudahan ada kebaikannya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna at-taysir 'alayka yasir. Rabbi tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.